Saya sekarang berada di Pekan Parit Tinggi Lama. Sesuai kalau saya panggil kawasan ini Pekan Parit Tinggi Lama ataupun Kampung Parit Tinggi Lama. Sewaktu perjalanan kita daripada kawasan Simpar ke sini, pada jarak lebih kurang dalam 3 kilometer, ada satu desa parit tinggi di sebelah kanan saya. Desa tersebut telah dibangunkan di dalam rancangan BRICS, iaitu rancangan kampung baru untuk mencegah golongan Min Yuan memberikan bantuan makanan dan juga ubat-ubatan kepada pengganas komunis. Tetapi itu adalah satu cerita kisah yang lain lah yang saya akan ceritakan pada masa-masa hadapan. Di belakang saya adalah kampung Parit Tinggi Lama. Sekarang ianya sudah tidak berpenghuni. Tetapi di sekitar kita adalah kampung Parit Tinggi yang rata-rata populasi terdiri daripada orang-orang Melayu. Kita sambung balik mengenai kisah pembunuhan orang-orang Cina oleh tentera Jepun ke atas penduduk Cina di kawasan ini yang berlaku pada 16 Mac 1942. Tetapi sebelum itu, saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat diskrepensi terhadap fakta yang saya kongsikan kerana sesi kita pada hari ini adalah secara unscripted. Sudah pasti ada beberapa fakta ataupun maklumat yang saya lupa untuk sampaikan dan saya harap penonton masih boleh cuba untuk membuat bacaan dengan lebih teliti untuk mengetahui apa yang terjadi di sini. So, jom ikut saya. Kalau kita lihat di sebelah kanan adalah kawasan desa ataupun kampung Parit Tinggi Lama, atau lebih sesuai untuk saya panggil sebagai Pekan Parit Tinggi Lama. So, di dalam penceritaan saya pada episod-episod terdahulu, orang-orang Cina, khususnya daripada suku Cantonese yang berhijrah ke sini, datang dan membina penghidupan di sini dalam usaha mereka untuk bekerja sebagai pelombong biji timah yang ada di kawasan Parit Tinggi ini. Dan di dalam usaha mereka membina kehidupan dan bermigrasi daripada awal kurun ke-19 sehingga ke awal kurun ke-20, mereka telah membina sebuah pekan kecil yang berada di sebelah kanan saya ini. Dan kalau anda lihat di hadapan saya adalah rimbunan pokok-pokok yang agak tebal. Ini adalah kawasan Kampung Parit Tinggi Lama ataupun Pekan Parit Tinggi, Pekan Cina yang telah ditinggalkan akibat peristiwa pembunuhan kejam tentera Jepun ke atas suku Cantonese yang tinggal di sini, yang berlaku pada 16 Mac 1942. Saya ceritakan balik, selepas berlaku pembunuhan di kawasan Simpar yang terletak lebih kurang dalam 3 km daripada sini, pada 16 Mac, pada keesokan harinya, anggota tentera yang sama yang melaksanakan pembunuhan di kawasan Simpar, mereka telah melaporkan kepada OC Company ke-7, Regimen ke-11, iaitu Kapten Mitsugi Iwata, mengenai pelaksanaan pembunuhan ataupun pembersihan etnik yang mereka lakukan pada 15 Mac 1942 di kawasan Simpar, lebih kurang dalam 3 km dari sini. Dan Kapten Mitsugi Iwata, OC kepada Company ke-7, Regimen ke-11, kemudian telah mengarahkan, dan saya percaya disebabkan maklumat yang telah dikumpul terdahulu oleh perisik Jepun, mereka cuba untuk sampai ke kawasan ini. Dan apabila 80 orang anggota tentera Jepun yang menaiki basikal pulang kembali ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Muhammad, mereka melaporkan kepada OC mereka mengenai pelaksanaan pembunuhan terhadap orang-orang Cina di kawasan Simpar yang dianggarkan berjumlah 100 orang.
Kapten Mitsugi Iwata telah mengarahkan mereka untuk kembali ke satu kawasan, iaitu di sini, di kampung Parit Tinggi ataupun Pekan Parit Tinggi Lama, sesuai kalau saya panggil sebagai Pekan Cina Parit Tinggi Lama, kerana populasi di sini pada tahun 1941 dan 42 berjumlah hampir 1,000 orang. Dan kita boleh cuba bayangkan terdapat lajuran rumah kedai di sepanjang jalan kita berada ni. Dan Kapten Mitsugi Iwata pada 16 Mac 1942 telah mengarahkan anggotanya untuk menaiki lori ataupun trak tentera Jepun datang ke kawasan ini pada pukul 10 pagi, iaitu pada 16 Mac 1942. Dan pada pukul 10 pagi, anda boleh bayangkan konvoi company ke-7 Regimen ke-11 berhenti di tepi jalan di sini bersama staf kar Kapten Mitsugi Iwata untuk melaksanakan satu operasi yang diberi nama sebagai Shukusei ataupun saringan, dan seterusnya melaksanakan aktiviti ataupun jenayah pembunuhan terhadap orang-orang Cina yang tinggal di kawasan ini. So, apabila Kapten Mitsugi Iwata bersama konvoi tentera Jepun sampai di kawasan ini pada kekuatan satu company, saya kira kesemua anggota company ke-7. So, kalau company strength di dalam ketenteraan ada lebih kurang dalam 3 platoon, kekuatan lebih kurang dalam 150 ataupun 160 orang lah. So, mereka sampai di sini dan mereka telah disambut dengan baik oleh seorang ketua kampung suku Cantonese yang bernama Yam King Hong. So, saya percaya peristiwa pembunuhan orang-orang Cina yang berlaku dalam 3 km dari sini telah pun sampai ke kampung ini pada malam 15 Mac 1942. Dan saya agak pelik kenapa penduduk di sini tidak melarikan diri, kerana distance kita daripada sini ke Simpar tidak begitu jauh dan boleh sampai pada jarak berjalan kaki. Mungkin populasi di sini sangat ramai, hampir 1,000 orang, dan ketua kampung pada waktu itu iaitu Yam King Hong, mungkin dia membuat keputusan untuk tunggu dan lihat. Dan apabila ketua kampung menyambut kedatangan Kapten Mitsugi Iwata, bila sampai di sini, Kapten Mitsugi Iwata terus mengarahkan agar ketua kampung mengumpulkan semua penduduk kampung yang ada, yang rata-rata terdiri daripada suku Cantonese, untuk dibuat saringan ataupun dipanggil sebagai Shukusei. Di dalam SOP pelaksanaan Sok Ching di Melaya, dia tidak nyatakan aktiviti tersebut dipanggil Sok Ching ataupun Perjing. Ia adalah lebih kepada dipanggil saringan, iaitu ingin menentukan ancaman-ancaman ke atas pentadbiran tentera Jepun, khususnya orang-orang Cina yang menyokong gerakan komunis ataupun yang menyokong perjuangan Parti Kuomintang menentang tentera Jepun di negara China pada waktu itu, kerana mereka telah berperang dengan China 4 tahun lebih awal, bermula pada tahun 1937. Dan ketua kampung Yam King Hong agak menyedihkan bila saya fikir balik. Dia telah menyambut kedatangan konvoi tentera Jepun secara baik, dan mereka telah menggerakkan satu parti untuk memasak sebagai menyambut kedatangan Kapten Mitsugi Iwata secara baik. So, apabila konvoi Kapten Mitsugi Iwata bersama anggota company ke-7 sampai di kawasan ini, mereka telah disambut dengan baik dan berhemah oleh ketua kampung, iaitu Encik Yang Jing Hong ataupun Yang Kim Hong. Walaupun mengetahui berlakunya peristiwa pembunuhan orang-orang Cina di kawasan Simpar
iaitu di Kampung Beting pada hari sebelumnya. Saya percaya mungkin ketua kampung suku Cantonese iaitu Yang Kim Hong ataupun Yang Jin Hong pada waktu tersebut cuba untuk berlaku baiklah kepada konvoi Kapten Mitsugi Iwata yang datang ke kawasan ini. Dan diceritakan ketua kampung iaitu Encik Yang Jin Hong ataupun Yang Kim Hong telah mengarahkan satu parti untuk segera bersedia ataupun memasak bagi menjamu tentera Jepun yang datang ke kampung mereka untuk makan tengah hari. Dan kumpulan ataupun parti penyambut tersebut terus melaksanakan aktiviti memasak. Dalam masa yang sama, Kapten Mitsugi Iwata telah mengarahkan Encik Yang Jin Hong ataupun Yang Kim Hong mengumpulkan semua penduduk kampung yang terdiri daripada suku Cantonese, iaitu orang-orang Cina di kawasan ini, untuk satu operasi Shukusei dibuat ataupun saringan. Dan kalau kita lihat di dalam SOP pelaksanaan Sok Ching yang diarahkan oleh pemerintah tertinggi tentera Jepun di Singapura, mereka tidak menggunakan perkataan Sok Ching ataupun perjing ataupun pembersihan, tapi lebih menggunakan perkataan Shukusei, iaitu saringan, bagi menghapuskan ancaman-ancaman pentadbiran tentera Jepun, khususnya orang-orang Cina yang terdiri daripada penyokong Parti Komunis dan juga Parti Kuomintang yang telah dikenal pasti menyokong gerakan War Relief Effort bagi peperangan, bagi membantu tentera Cina yang dipimpin oleh General Ismo Chiang Kai-shek untuk bertempur dengan tentera Jepun di negara China. Saya akan bawa anda semua ke kawasan tersebut dan saya akan ceritakan dengan lebih terperinci apa yang berlaku di sini. Jom. So, sekali lagi, lajuran Pekan Cina Parit Tinggi pada tahun 1941 dan juga 42 adalah di sebelah kanan saya, iaitu kawasan yang mempunyai rimbunan pokok yang tebal ini. Kalau kita boleh bayangkan adalah kampung Parit Tinggi Lama ataupun Pekan Cina. Di sebelah jalan ini adalah kedai-kedai Cina. Dan apabila Kapten Mitsugi Iwata mengarahkan Encik Yang Jin Hong ataupun Yang Kim Hong, ketua kampung, mengumpulkan orang-orang kampung setelah mereka makan makanan tengah hari yang disediakan oleh welcoming party tersebut, mereka telah berkumpul di kawasan di sebelah kiri saya ini. So, mengikut rekod yang saya baca, peristiwa pembunuhan di kawasan ini berlaku daripada jam 10 pagi, iaitu apabila konvoi Kapten Mitsugi Iwata sampai, dan ketua kampung telah mengumpulkan orang-orang kampung yang terdiri daripada orang-orang Cina suku Cantonese untuk berhimpun di sini, di kawasan sebelah kanan saya ini. Dan orang-orang kampung tersebut telah dikumpulkan berjumlah 20 orang satu kumpulan. So 20 orang satu kumpulan telah dikumpulkan dan Kapten Mitsugi Iwata telah mengarahkan pada setiap satu kumpulan yang berjumlah 20 orang tersebut, 2 orang tentera Jepun perlu menjaga mereka. Dan alasan yang digunakan oleh Kapten Mitsugi Iwata adalah agar untuk memudahkan aspek Shukusei ataupun saringan dilakukanlah. Dan pada jam 3 petang, apabila orang-orang kampung berkumpul di kawasan ini, Kapten Mitsugi Iwata telah mengarahkan agar 2 orang tentera Jepun yang menjaga satu kumpulan berjumlah 20 orang tersebut terus melaksanakan jenayah pembunuhan menggunakan bayonet pada senapang Arisaka mereka lah. Dan kita boleh bayangkan chaos yang berlaku pada pukul 3 petang apabila tentera Jepun terus
melaksanakan pembunuhan terhadap orang-orang Cina yang berkumpul di sini. Dan sebelum saya lupa, apabila orang-orang kampung Parit Tinggi yang berkumpul di sini, mereka diarahkan untuk berjalan ke kawasan di sebelah kiri saya dulu sebelum jenayah pembunuhan tersebut dilakukan. Dan beramai-ramai mereka telah diarahkan untuk berjalan di seberang anak sungai ini. Dan apabila mereka melintas anak sungai ini sampai ke kawasan lapang di hadapan saya, Kapten Mitsugi Iwata terus mengarahkan anggota company ke-7 melaksanakan pembunuhan tersebut menggunakan bayonet dan juga pedang katana. Dan mengikut kertas pendakwaan British Military Administration yang bersidang pada tahun 1946 dan juga 1947, saksi peristiwa pembunuhan yang berlaku di sini yang terdiri daripada orang-orang Cina yang selamat serta anggota tentera Jepun sendiri yang menjadi saksi di mahkamah tentera tersebut, menyatakan bahawa Kapten Mitsugi Iwata dilihat memberikan arahan dan turut melaksanakan pembunuhan di kawasan hadapan kita berada ni. Dan kita boleh bayangkan chaos yang berlaku bermula pada jam 3 petang apabila tentera Jepun daripada company ke-7, regimen ke-11, tanpa belas kasihan dan tanpa peri kemanusiaan melaksanakan pembunuhan di kawasan ini. Dan diceritakan di sini saja sejumlah lebih 400 orang orang-orang Cina daripada suku Cantonese telah dibunuh dan mayat mereka dibiarkan bergelimpangan tanpa disempurnakan hampir 1 tahun. Dan selepas pembunuhan tersebut berlaku pada pukul 3 hingga 4:30 petang, hujan turun dengan lebatnya membasahi mayat orang-orang Cina yang dibunuh di kawasan ini. Mengikut penceritaan salah seorang mangsa yang terselamat, iaitu Mr. Sun Kian-seng, pada waktu tersebut dia berusia 7 tahun apabila tentera Jepun mengarahkan penduduk kampung untuk berkumpul di kawasan ini. Ada salah seorang tentera Jepun telah membuat satu gesture lah kepada dia, iaitu gesture sebeginilah. Dan dia rasa tak sedap hati. Waktu tersebut dia masih lagi berusia 7 tahun. Dan dia lari menyorok di bawah katil bersama dengan nenek dia. Dan apabila pembunuhan beramai-ramai dilakukan, mereka kakulah. Dia dan neneknya kaku, berdiam diri, kemudian lari menyorok di dalam semak, mungkin di hadapan kita ni. Dan pada waktu malam pukul 7, neneknya cuba untuk pergi ke satu telaga. Kita akan pergi ke telaga tersebut untuk mencuci kekotoran, mungkin terkena lumpur dan sebagainya. Dan di sana neneknya lihat tentera Jepun masih ada di kawasan ini pada malam 16 Mac 1942. Dan mereka sekali lagi terus lari menyorok di dalam hutan di sini. Pada keesokan harinya, 17 hari bulan, mereka keluar balik dan lihat tentera Jepun sudah pun pergi. Saya ada hipotesis dan teori saya kenapa tentera Jepun berada di kawasan ini untuk satu malam dan mereka tidak pergi begitu saja. Nanti saya akan ceritakan. Tapi saya akan tunjukkan kepada anda satu telaga di mana diceritakan
anggota tentera Jepun daripada company ke-7, regimen ke-11 telah membuang bayi ataupun kanak-kanak yang masih kecil ke dalam telaga tersebut untuk dibunuhlah. Dan sekarang telaga tersebut telah pun ditutup untuk tidak lagi digunakan. Telaga ini telah ditunjukkan oleh penduduk kampung kepada saya di dalam siri penjelajahan saya ataupun siri lawatan saya sebelum-sebelum ini untuk mencari lokasi ini. Dan telaga ini pada waktu ini ataupun masa sekarang telah pun ditutup dengan menggunakan simen lah, untuk mengelakkan penduduk kampung sekarang menggunakan telaga tersebut. Lokasi telaga tersebut adalah di sebelah kiri saya, betul-betul di belakang tiang elektrik ni. Kalau kita boleh tengok pada kedudukan yang lebih dekat. Kita cuba mencari tinggalan telaga lama tersebut. Tetapi sebagaimana yang dimaklumkan oleh orang kampung kepada saya, ianya sebenarnya telah ditutup dan dikambuslah untuk mengelakkan terjadinya perkara yang tidak diingini. So kalau perkiraan saya, berdasarkan bacaan, lokasi telaga tersebut adalah di kawasan inilah. Dan ini adalah gambar telaga berkenaan. Lokasinya adalah di kawasan ini. Kita cuba untuk mencari balik kesan tinggalan telaga tersebut, tapi saya percaya ianya telah dikambus sebagaimana yang diceritakan kepada saya oleh penduduk Cina di kawasan Desa Parit Tinggi. Dan kalau mengikut perkiraan saya, lokasi dia adalah di hadapan saya lah, di sebelah kiri saya ni. Penanda dia adalah tiang elektrik yang berada di hadapan saya ni. Dan peristiwa kejam yang berlaku di kawasan ini, tentera Jepun yang mengumpulkan bayi ataupun kanak-kanak pada usia kecil telah membunuh bayi dan kanak-kanak tersebut dan membuang mereka di dalam telaga inilah. Dan kaedah pembunuhan yang dilaksanakan adalah dengan melambungkan mereka di udara dan menikam dengan menggunakan bayonet. Saya tidak dapat berkongsikan grafik ataupun gambar berkenaan kerana ianya tidak dibenarkan oleh YouTube. Kerana grafik ataupun gambar-gambar sedemikian akan melanggar terma dan juga syarat YouTube. Sekali lagi, saya ingin tunjukkan kepada anda lokasi kawasan pembunuhan yang berlaku pada 16 Mac 1942 adalah di hadapan saya. Lokasi telaga yang saya percaya adalah tempat di mana tentera Jepun membuang bayi ke dalam telaga tersebut adalah di sini. Tetapi strukturnya kita tak dapat tengok pada hari ini. Mungkin telah dikambus untuk mengelakkan berlakunya peristiwa yang kita tak ingini lah. Dan sebenarnya saya pun tak berani untuk masuk dengan lebih dekat. Kerana pengalaman saya masa saya pergi ke kawasan Simpar tu, saya balik, saya sendiri mengalami beberapa peristiwa yang aneh yang tak perlulah saya kongsikan di sini. Dan saya tak berani untuk masuk dengan lebih dalam lah di kawasan tempat telaga di mana tentera Jepun membuang bayi tersebut. Dan jalan ni saya nak tunjukkan kepada anda, jalan ni akan berakhir lebih kurang dalam 1.5 km daripada tempat kita berada.
dan di hadapan sana adalah jalan mati, jalan tidak bertar untuk pergi ke satu kawasan tasik lah. Kebanyakannya dihuni oleh orang-orang asli. So kawasan Parit Tinggi berakhir lebih kurang dalam 1.5 km daripada sini. Dan penduduk Parit Tinggi lama, penduduk Cina di sini datang berhijrah pada kurun ke-19 dan awal kurun ke-20 untuk mengerjakan lombong biji timah di kawasan Parit Tinggi. Kemudian setelah lombong tersebut ditutup, mereka terus menukar perusahaan kepada menoleh getah dan menanam getah. Dan kalau kita tengok memang banyak kebun getah berada di sekeliling kita. Dan kebanyakan penduduk diceritakan juga telah mengusahakan ladang ataupun kebun sayur-sayuran untuk menampung kehidupan mereka. Dan sekali lagi saya ingin tegaskan, peristiwa pembunuhan di kawasan Parit Tinggi ini telah merubah demografi penduduk di kawasan ini. Kalau pada awal kurun ke-20 kita boleh bayangkan wujudnya pekan Cina Parit Tinggi lama sepanjang jalan tempat kita berada ini. Sekarang penduduk Cina telah berpindah ke desa Parit Tinggi, iaitu kawasan yang dipanggil Sanchan, iaitu New Village lah, yang dibangunkan pada era tahun 1950-an, iaitu di bawah rancangan BRICS untuk mengekang golongan Minyuan ataupun orang Cina memberikan bantuan makanan dan juga ubat-ubatan terhadap penganas komunis yang banyak beroperasi di kawasan sekitar kita lah. Dan sekarang ini kawasan Parit Tinggi ini banyak dihuni oleh orang-orang Melayu dan banyak rumah-rumah juga telah disewa kepada pelajar UiTM. Kita ada satu UiTM di kat kawasan ni lebih kurang dalam 400 meter, iaitu UiTM Kuala Pilah Parit Tinggi, yang dibuka pada awal tahun 2000 lah. So, sekali lagi saya tunjukkan kepada anda kawasan ini telah ditinggalkan sepenuhnya. Ini adalah pekan, kalau lebih sesuai saya panggil sebagai pekan Cina lama lah, yang dibangunkan pada akhir kurun ke-19 dan awal kurun ke-20. Dan disebabkan peristiwa pembunuhan yang berlaku pada 16 dan 17 Mac, pekan ini telah ditinggalkan sepenuhnya dan tidak lagi berpenghuni.